Selamat datang ke channel Juchong, dan hari ini Juchong akan bincangkan satu topik yang saya rasa sangat penting untuk matematik sekolah menengah, iaitu ungkapan dan persamaan algebra. Jadi kalau anda masih ingat, anda belajar dua bab ni daripada tingkatan 1, iaitu bab 5 anda belajar tentang ungkapan algebra dan bab 6 anda belajar tentang persamaan algebra. Selepas anda belajar dua bab ni, memang dalam setiap ujian matematik tu anda akan lihat soalan matematik berkaitan dengan huruf, iaitu kenapa kita gunakan huruf untuk mewakili sesuatu nilai yang tidak diketahui dalam sesuatu situasi. Jadi kita akan lihat dua jenis soalan yang paling biasa ditanya untuk algebra ini, iaitu kita akan bincangkan macam mana kita nak permudahkan sesuatu ungkapan algebra dan macam mana kita nak selesaikan sesuatu persamaan algebra. Jadi apa yang sebenarnya diminta oleh soalan tu. Jadi untuk kali ini saya nak bincangkan asasnya lah, iaitu konsep asasnya bagi soalan bentuk ini, supaya anda jelas dengan apa yang diminta oleh soalan dan apa yang anda perlu buat. Jadi untuk memudahkan sesuatu ungkapan algebra tu, kita perlu faham dahulu operasi tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan ungkapan algebra, iaitu melibatkan huruf ini. Jadi anda mesti kena tahu macam mana nak tambah, tolak dan juga bahagi. Jadi di sini kita perhatikan soalan tu. Untuk tambah ini, kita perhatikan kita ada A, X tambah 2X. Jadi apabila kita perhatikan huruf sahaja tanpa ada apa-apa nombor di depan tu, sebenarnya dia rujuk kepada 1 lah. Dan untuk tambah tolak tu, kita mesti kena tambah tolak huruf yang sama saja. Jadi untuk soalan A ini, kita perhatikan hanya X dengan 2X saja. Jadi kita boleh tambah. Jadi 1 tambah 2 tu akan jadi 3X. Jadi untuk soalan B pula, kita akan perhatikan ada dua huruf di sini, iaitu X dan Y. Jadi apabila kita tak permudahkan ungkapan algebra ini, kita akan sampai satu peringkat berakhir dengan dua huruf tu. Jadi kita perhatikan 3X tambah X tu adalah 3 tambah 1 menjadi 4X. Y tambah 2Y tu adalah 1Y tambah 2Y jadi 3Y. Jadi kita hanya boleh permudahkan sampai peringkat ini sahaja. Sebab kita tak boleh tambahkan X dan Y itu. Sebab mereka adalah sebutan tak serupa. Jadi anda ingat di sini untuk tambah tolak ungkapan algebra ni, anda hanya boleh tambah tolak yang sama sahaja. Jadi kalau tak sama tu, kita akan biarkan jawapan tu seperti itu sahaja. Jadi kita ambil X dan Y tu memang kita tak dapat cari apa-apa nombor baginya lah. Inilah yang dimintakan sebagai permudahan. Jadi di sini saya nak teruskan dengan darab dahulu, sebab biasanya saya selalu nampak pelajar keliru antara darab dengan tambah. Jadi biasanya kita lihat tu untuk darab tu kuasanya akan bertambah. Jadi anda sebenarnya perlu gunakan asas daripada bab 3 tingkatan 1 lah, iaitu kuasa 2 dan kuasa 3 tu. Kenapa ada wujudnya kuasa 2 dan kuasa 3 tu? Sebab kita darab sesuatu yang sama tu. Jadi di sini kita ada X darab 2X. Jadi X ni sama juga, dia adalah 1 di depan dan dia juga adalah kuasa 1. 2X tu adalah 2X kuasa 1 lah. Kalau kuasa 1 anda tak nampak apa-apa nombor tu, maksudnya adalah 1 juga. Jadi 1 darab 2, nombor depan darab nombor depan, dia jadi 2 sahaja. Manakala untuk yang kuasa tu akan dijumlahkan. X darab X disebabkan darabkan sesuatu yang berulang, maka kuasanya akan bertambah, iaitu X kuasa 2. Jadi apabila anda belajar bab 1 tingkatan 3 nanti, indeks, anda juga akan lihat balik konsep ini, iaitu apabila kita darab sesuatu asas yang sama tu, kuasanya akan dijumlahkan. Jadi untuk soalan B pula, di sini kita lihat soalannya sebenarnya agak serupa dengan B, cuma bezanya saya ubahkan tanda tambah tu menjadi darab. Jadi apabila kita darabkan huruf yang berbeza tu, kita akan gabungkan semua. Jadi di sini kita akan kumpulkan nombor depan dulu. 3 darab dengan 2 akan jadi 6. Dan macam mana dengan nombor depan yang lain tu? Yang tak ada nombor depan tu maksudnya adalah 1 lah. Jadi kalau 1 darab dengan apa-apa nombor pun, 1 tu tak akan dituliskan lah. Jadi 1 darab 2 pun jadi 2 saja. 1 darab 3 pun jadi 3 sahaja. Jadi selepas tu kita ambil X tu kuasanya akan bertambah. Di sini X kuasa 1, X kuasa 1, X darab X tu jadi X kuasa 2. Dan Y darab Y tu jadi Y kuasa 2. Jadi kita akan berakhir jawapan tu macam ini.
Jadi kalau anda bandingkan untuk tambah dan darab tu, tambah tu kita akan tambahkan nombor di depan. Jadi nombor depan tu 1 tambah 2 menjadi 3. Manakala untuk darab tu, kita akan darabkan nombor depan darab nombor depan. Lepas tu kuasanya akan ditambahkan. Jadi kuasanya akan ditambahkan. Jadi apabila kita darab sesuatu yang sama tu, kuasanya akan semakin bertambah. Jadi kalau kita ada kuasa 2, dia akan jadi 1 tambah 2 jadi 3 lah, macam tu. Jadi untuk B pula, kita perhatikan apabila kita nak tambahkan ungkapan algebra yang melibatkan huruf yang berbeza tu, okay, kita akan tambahkan sebutan serupa, iaitu X tambah X, Y tambah Y, macam tu. Manakala untuk kita punya darab tu, kita akan darabkan nombor di depan, iaitu 3 darab dengan 2, jadi 6. Lepas tu kuasa bagi X tu akan bertambah. X darab X jadi X kuasa 2, Y darab Y jadi Y kuasa 2. Jadi untuk tingkatan 3 nanti anda akan lihat ada kuasa yang lebih tinggi lagi lah. Jadi apabila kita darab sesuatu yang sama tu, kuasanya akan bertambah. Jadi seterusnya kita lihat pula untuk tolak dan bahagi. Jadi untuk tolak tu sama juga konsepnya dengan tambah tu, kita hanya boleh tolak sebutan yang serupa, iaitu huruf yang sama saja. Jadi di sini depan tu tak ada nombor tu, maksudnya 1. 5 tolak 1 tu jadi 4X. Dan untuk B pula, kita perhatikan apabila kita melibatkan huruf yang lain tu, kita hanya boleh tolak huruf yang sama saja. Jadi 7X tolak 2X tu jadi 5X. Lepas tu 3Y tolak 9Y, anda perlu kena gunakan konsep integer anda. Ada 3 hutang 9 jadi hutang 6Y. Jadi di sini dia sudah dalam peringkat yang terringkas sudah. Kita tak boleh teruskan lagi sebab 5X dengan 6Y tu tak boleh kita tolakkan. Jadi jawapan tu tinggalkan macam tu sahaja. Jadi untuk dia bahagi pula, kita akan lihat dia adalah terbalik daripada darab. Kalau darab tadi kuasanya akan bertambah, untuk bahagi ni kuasanya akan kurang. Jadi untuk mula-mula nak faham dengan lebih mudah, anda boleh tuliskannya dalam bentuk pecahan dan tuliskan dalam bentuk penderaban supaya anda boleh potongkan yang sama tu. Jadi kita tuliskan dalam bentuk pecahan dahulu. Selepas tu anda kena tahu yang kita punya X kuasa 2 tu adalah 5 darab X darab X. Jadi kita akan bahagikan dengan X. Sekarang kita akan potong yang sama, X bahagi X. Jadi kita tinggal 5X sahaja. Jadi kalau kita perhatikan tu, sebenarnya konsepnya sama seperti 2 ini bahagi tu. Jadi ini 1. Ini kuasa tu sebenarnya 2 tolak 1 menjadi tinggal 1 sahaja. Jadi apabila kuasa 1 tu, kita memang tak perlu tuliskan 1 lah. Jadi jawapan tu akan macam tu sahaja. Jadi untuk B pula sama juga, kita tuliskan dalam bentuk pecahan dahulu. Lepas tu kita boleh tuliskan dalam bentuk pendaraban, iaitu 4 darab X darab X darab X darab Y bahagi dengan 2 darab X darab Y darab Y. Selepas tu kita potongkan yang sama, iaitu 4 bahagi 2 jadi 2, X bahagi X, Y bahagi Y. Jadi kita tinggal 2X per Y sahaja. Jadi perhatikan soalan tu, apabila kita permudahkan tu, kita akan biarkan jawapan tu apabila dia sudah paling ringkas. Maksudnya kita tak boleh lagi buat apa-apa. Jadi kita akan biarkannya dalam bentuk huruf dan kita tidak akan carikan huruf tu sama dengan apa. Jadi macam tu saja. Inilah arahan pemudahkan. Jadi pemudahkan maksudnya kita siap sehingga paling ringkas. Jadi begitulah untuk pemudahkan ungkapan algebra. Jadi seterusnya kita lihat selesaikan persamaan algebra. Jadi sebenarnya bermaksud mencari nilai bagi pemboleh ubah dalam persamaan tersebut. Jadi kita perhatikan contoh di sini. Selesaikan persamaan berikut, iaitu 3X tambah 5 sama dengan 17. Jadi sebelum kita selesaikan persamaan ini, kita perlu imbas kembali. Apabila kita nak susun semula tu, kita akan susunkan nombor ini melalui sama dengan. Jadi apabila kita pindahkan tu, kita kena perhatikan apakah tanda asalnya. Kalau asalnya adalah tambah, pindah ke sebelah tu dia akan jadi tolak. Tolak tu pindah ke sebelah akan jadi tambah.
darab tu jadi bahagi dan bahagi tu jadi darab. Sama juga kalau kita nak terbalikkan, kalau kita pindahkan melalui sambungan, tanda tu akan berubah. Jadi semasa bab 6 tingkatan 1, anda belajar dengan tuliskan dua-dua belah. Jadi apabila anda sudah mahir tu, sebenarnya anda tulis sebelah pun cukup. Jadi cara nak tuliskan dua-dua belah tu sebenarnya nak bagi tahu anda apa yang berlaku tu. Jadi apabila anda sudah mahir, anda hanya perlu tulis sebelah sahaja. Jadi di sini kita lihat soalan A tu, kita akan pindahkan tambah 5 ni ke sebelah untuk cari nombor. Sebab 3x tu memang tak boleh tambah 5 sebab 3x tu ada x. Tapi 5 tu tak ada x kan. Jadi ini adalah sebutan tak serupa. Jadi kita akan cari nombor. Jadi 3x tu tinggal depan. Tambah 5 tu pindah ke sebelah jadi tolak 5. Jadi kita tolakkan, kita dapat 3x tu sama dengan 12. Jadi 3 dengan x tu kalau dia tulis rapat macam ni maksudnya adalah darab. Jadi darab tu pindah ke sebelah akan jadi bahagi. Jadi kita boleh tuliskan dalam bentuk pecahan macam ni. Lepas tu x tu hasilnya sama dengan 4. Jadi untuk selesaikan persamaan tu kita memang akan bahir dengan pemboleh ubah ini sama dengan satu nombor. Jadi inilah sebenarnya diminta oleh soalan yang minta kita selesaikan. Selesaikan tu maksudnya kita carikan apakah nombor yang diwakili oleh huruf tersebut. Jadi di sini kita lihat tips penyelesaian persamaan algebra ni. Secara umumnya untuk sekolah menengah, kalau kita diminta untuk selesaikan persamaan algebra tu, kita perlu pastikan persamaan tu hanya tinggal satu pemboleh ubah saja. Kalau dah soalan tu ada dua pemboleh ubah, semestinya kita perlu buat sesuatu iaitu contohnya gunakan penggantian atau penghapusan untuk wujudkan keadaan di mana tinggal satu pemboleh ubah sahaja. Jadi kita hanya boleh carikan nilai bagi satu pemboleh ubah dalam satu persamaan. Jadi kita akan susun semula semua tu supaya berakhir dengan pemboleh ubah tu sama dengan satu nombor. Iaitu kita berjaya carikan apakah nombor bagi huruf tersebut. Jadi kita lihat soalan B pula. Jadi soalan B itu kita ada perlu pemudahkan dahulu. Jadi kita susun semula X dengan X. Jadi di sini pindahkan tolak 7X tu ke depan. Lepas tu pindahkan 3 tu ke belakang. Dan kenapa di sini tanda tu tak berubah? Sebab tanda di sini tak lompat melalui sama dengan. Jadi kalaulah pada sebelah yang sama tu, kita akan kekalkannya tanda dahulu. Jadi kita permudahkan X tolak 7X. Ada 1, hutang 7 jadi hutang 6. Lepas tu 3 tambah 21 tu jadi 24. Selepas tu kita perhatikan, kita perlu susunkan 24 tu ke sebelah. Jadi positif atau tambah 24 ni ke sebelah tu dia melibatkan lompat melalui sama dengan, maka tanda tu kena ubah. Jadi daripada tambah tu jadi tolak 24. Selepas tu kita kena pindahkan negatif 6 ni. Negatif 6 ini adalah darab X. Jadi kita akan pindahkan sebelah ke menjadi bahagi. Jadi sila bezakan tolak dengan bahagilah. Kalau tolak tu maksudnya kita hanya pindahkan nombor yang tolak 6 tu ke sebelah. Tapi di sini disebabkannya adalah negatif 6 darab. Jadi kalau untuk darab bahagi tu, tanda tu akan kekal sama negatif tu. Jadi negatif tu tak akan jadi positif. Atau negatif tu anda jangan keliru dengan tolak lah. Jadi di sini. Jadi negatif 24 bahagi negatif 6. Negatif jadi positif. Jadi jawapan di sini adalah 4. Jadi kita memang berakhir dengan huruf itu sama dengan satu nombor. Jadi saya harap video ini dapat membantu semua lebih faham tentang apakah yang sepatutnya dibuat semasa pemudakan dan apa yang perlu dicari semasa menyelesaikan persamaan. Jadi saya harap semua boleh faham dua permintaan soalan ni. Dalam ujian matematik ni sebenarnya kita perlu faham apa yang diminta oleh soalan dan kita bagi apa yang diminta tu. Jadi kalaulah kita tidak dapat faham apa yang diminta oleh soalan, semestinya kita tak dapat selesaikan soalan tu dengan betul. Jadi begitu saja perkongsian kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian terima kasih, kita jumpa lagi.